Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Fadlina Sidik bersilat berkenaan dengan kehadiran lebih 1,000 orang pelatih tentera China dekat Pulau Pinang baru-baru ini. Kenapa dia pula bersilat masalahnya? Kita intro dulu. La 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu tentang peristiwa dua kapal perang China telah berlabuh dekat Pulau Pinang baru-baru ini, di mana kapal-kapal perang tersebut telah membawa lebih 1,000 orang pelatih tentera China yang antara lain telah menghadiri program bersama-sama dengan Sekolah Tinggi Chungling dekat Pulau Pinang dan juga mereka difahamkan melawat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Jadi benda ini sebenarnya telah menimbulkan sedikit kegusaran di kalangan masyarakat. Yalah, dua kapal perang China berlabuh. Kok ni gila ke apa masalahnya kan? Besar gila tau kapal tu. Dan membawa lebih 1,000 orang pelatih tentera. Pelatih tentera ni maksudnya mereka ini confirm jadi tentera lah pada masa-masa akan datang kan. Dan satu lagi persoalan yang timbul pada ketika itu ialah kehadiran mereka ini tidak ada sebarang protokol yang sepatutnya. Tidak ada pegawai TLDM yang menyambut mereka ke, tidak ada sebarang wakil dari kerajaan Malaysia yang sambut mereka ke apa-apa ke, tak ada. Sebaliknya mereka ini hadir macam tu dan mungkin pihak-pihak persendirian atau orang persorangan saja yang sambut mereka dan macam-macam lagi. Dan benda inilah yang menjadi pertikaian ramai pihak termasuklah sang kelembai iaitu Datuk Zahrin Mak Yassin dalam satu hantaran Facebooknya baru-baru ini. Bahkan saya juga telah melakukan video berasaskan kepada perkara itu tak berapa lama selepas itu. Jadi saya rasa tuan-tuan sekalian, kita bukan apa. Kebimbangan kita berasas. Apatah lagi sekarang kita punya region ini merupakan ground zero tau bagi pertumbungan ideologi dan juga perang dingin antara China dan juga USA. Jadi kita tak naklah nampak macam kita ini terpengaruh dengan orang kata apa-apa kuasa ketenteraan dan sebagainya kan. Dan kita pun faham juga, anak-anak papa duk kata, dulu-dulu pun ada je kapal-kapal perang yang berlabuh dekat Malaysia sebagainya, tapi kenapa tak bising? Tetapi kalau tidak punya kesalahan saya tuan-tuan dan sekalian, pada ketika itu, ketika kapal-kapal perang itu berlabuh dekat Malaysia dan sebagainya, ada protokolnya, ada pegawai TLDM yang datang menyambut dan sebagainya, tapi yang ni macam tak ada langsung. Bahkan kehadiran mereka ini tidak diwar-warkan sebelum itu pun sebenarnya. Bila dah kantoi, bila dah viral, baru dah diwar-warkan. Jadi itu mendatangkan pelbagai persoalan dan kita sebenarnya menantikan kod-kod ada penjelasan dari TLDM ke, daripada Menteri Pertahanan ke apa-apa ke berkenaan dengan hal itu. Dengan tengok yang tampil memberikan penjelasan ialah Menteri Pendidikan Fadlina Sidik yang antara lain telah menyatakan bahawa mereka ini bukannya tentera, iaitu yang 1,000 orang lebih itu bukannya tentera. Sebaliknya mereka ini merupakan pelajar-pelajar universiti dari Naval University of China. Dan juga ada di antara mereka yang merupakan pensyarah-pensyarah. Dan mereka ini datang untuk twinning program. Memenuhi jemputan daripada sekolah Chungling. Dan seterusnya untuk mengadakan lawatan sambil belajar. Macam itulah lebih kurang kata-kata Fadlina Sidik. Tetapi itulah di tuan-tuan sekalian. Bila Fadlina Sidik kata macam tu, benda tu macam satu kepelikan bagi kita sebenarnya tahu. Pertamanya, Naval University of China ini merupakan University Navy. University tentera. Level dia sama macam kita punya UPNM. UPNM ini di bawah Angkatan Tentera, betul tak? Dan Naval University of China ini berada di bawah Tentera China, di bawah PLA, People Liberation Army. Jadinya secara asasnya, mereka ini yang datang ini, yang 1,000 lebih orang ini, bukan sekadar pelajar universiti. Tetapi mereka ini merupakan pelatih tentera. Dan jangan kita tak tahu, walaupun namanya pelatih tentera, mereka ini bila-bila masa saja boleh dideploy sebagai tentera tanpa ikut masa. Ni jujur cakap siapa-siapa yang join tentera tahulah apa cerita dia sekarang ni kan. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka ni kalau betul buat training program, kenapa mesti hadir ke Malaysia menggunakan dua kapal perang yang besar? Baik, kedua-dua kapal perang yang mereka gunakan ini, satunya ialah kapal perang yang bernama Qiji Guang, yang merupakan kapal type 680, kapal latihan ketenteraan yang mempunyai akreditasi NATO. Dan kemudiannya, kapal kedua yang mereka gunakan ialah Jinggang Shan, yang merupakan kapal transport dock Yuzhou kelas Yuzhou. Bermaksudnya tuan-tuan sekalian, walaupun kedua-dua kapal ini bukan kapal tempur, tetapi ianya tetap merupakan kapal ketenteraan. Satu kapal latihan, satu lagi kapal pengangkutan, macam transport dock, macam itulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara asasnya, yang datang dekat Malaysia hari itu, yang berlabuh dekat Penang hari itu, merupakan tentera, bukannya pelajar biasa. Dan datang itu pun kapal tentera dan confirm lah dalam kapal itu takkanlah tak ada tentera yang sedang operate, betul tak? Tetapi persoalan yang paling besar yang ingin kita tanyakan, adakah benda ini mendapat endorsement daripada Kementerian Pendidikan?
Adakah benda ini telah mendapat endorsement daripada Fadlina Siddiq sendiri ataupun dia pun tak tahu sebenarnya? Chung Ling buat kerja dia seorang-seorang macam tu dan kemudian bila benda dah kantoi barulah Fadlina bersilat untuk mempertahankan itu, ini dan macam-macam lagi. Sebab andai kata kalau betul mereka ini melakukan twinning, sepatutnya twinning itu berlaku dengan kerajaan Malaysia, bukan sekadar dengan satu sekolah persendirian Cina. Nampak tak kat situ? Kalau betul mereka ini datang atas dasar untuk buat lawatan sembelajar, belajar, of course Kementerian Pendidikan kena tahu dan wakil KPM kena ada dekat situ. Apatah lagi benda ini besar tau, melibatkan universiti dengan universiti whatever lah. Jadi ini mestilah melibatkan orang-orang besar dan jabatan pendidikan itu sendiri. Tetapi berdasarkan gambar-gambar yang viral dan sebagainya, saya tak nampak pun wakil daripada Kementerian Pendidikan ke Fadlina sendiri ke apa-apa ke, tak ada pun masalahnya. Yang ada cuma cikgu-cikgu di sekolah Chung Ling itu, dan bila mereka melawat Dewan Undang-Undang Negeri, mereka just berjumpa dengan adun-adun dan sebagainya. Jadi benda ini menimbulkan kepelikan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apa sebenarnya Fadlina nak cover ni? Saya tak nak imply apa-apa tau. Tetapi penjelasan Fadlina ini bagi saya menambahkan lagi pelik dan ajaib dalam peristiwa pelabuhan dua kapal perang China dekat Malaysia ini. Tetapi tak apalah. Hingga setakat ini, itu saja penjelasannya ada dan nak tak nak kita sebagai rakyat Malaysia kena terima sajalah. Tetapi terima tidak bermaksud kita ini hendak hadam. Kita kena ada sedikit perasaan macam, biar betul kau ni kan. Sebab macam saya katakan tadi, penjelasan Fadlina itu tidak menjawab apa-apa sebenarnya. Tetapi itulah, kita cuma harap yang kerajaan Malaysia lebih cakna tentang perkara ini. Sebab macam saya katakan dalam video saya yang lepas, kita ini merupakan ground zero tau bagi pertempuran ideologi antara USA dan juga China. Kita tak nak nanti kita menjadi pawn berada kat tengah-tengah antara pertempuran mereka. Kena ingat kata-kata Keramat Mat Sabu ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan tak berapa lama dahulu. Elephant fight with elephant, grass suffer. Nampak tak kat situ? Jadi apa-apa pun kepada Fadlina Siddiq, so itulah penjelasan anda. Nak macam mana? Kita just terima sajalah kan. Tetapi itulah soalan kita kepada anda yang saya tanyakan tadi. Anda tahu tak yang diorang tu datang sebenarnya? Kalau tahu, kenapa tak ada wakil kementerian untuk menghadiri program-program mereka? Sebab itulah, takut nanti sekolah Chung Ling itu buat kerja sendiri je kan? Dan satu soalan terakhir saya tanya kepada sekolah Chung Ling itu sendiri. Memandangkan anda siap buat JV dengan Naval University of China, bila lagi anda nak buat JV dengan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, UPNM? Lagi patut anda buat JV dengan UPNM kan? Sebab apa? Sebab mereka itu tentera Malaysia. Of course lah anda kena pupukkan semangat cintakan negara kepada murid-murid anda, betul tak? Jadi kalau anda panggil tentera China dan anda sebenarnya nak pupukkan perasaan cintakan mana sebenarnya sekarang ni? Itu soalan yang kena tanyakan. Ke kalau anda tak suka saya tanyakan soalan itu, mungkin anda lagi suka kalau saya tanyakan soalan ini kot. Mana tahu? Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?